Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah daripada Serenyi. Di sini saya nak kongsikan sedikit tentang pelan jangka panjang 30 tahun dalam kerjaya. Sebenarnya sepanjang pengalaman saya juga pernah bekerja di bawah JAKIM dan bertugas di Masjid Negara selama 5 tahun. Sebagai guru Al-Quran dan guru hafazan di Bukit Taranung, dan sebagai guru jemputan ataupun pensyarah jemputan di universiti dan juga kolej-kolej ketika itu, sebagai juru latih untuk pertandingan tilawah dan pertandingan hafazan dan sebagainya lah, sebagai juru latih. Dan timbul minat saya ketika itu. Saya rasa saya memberanikan diri untuk membuka pusat pengajian Al-Quran sendiri, yang ketika itu saya masih bertugas di JAKIM. Walaupun saya bertugas di JAKIM, kadang-kadang sebelah malamnya saya banyak mengajar di rumah-rumah, sekolah dan sebagainya. Dan disitulah timbul minat saya dan memberanikan diri untuk membuka pusat pengajian Al-Quran. Walaupun saya tahu banyak risiko, kena ada pengalaman, tapi saya alhamdulillah hingga sekarang pusat pengajian Quran saya masih berjalan hinggalah sekarang, dah hampir 20 tahun saya mempunyai pusat pengajian sendiri, dan saya rasa saya lebih puas berbanding makan gaji, kerana kalau kita mengajar Al-Quran ni sebenarnya merupakan kepuasan yang paling besar, kerana bila kita dapat membantu orang lain belajar Al-Quran, termasuklah mengajar fardhu ain, dia merupakan pelaburan akhirat yang tidak akan putus hitungan amalnya nanti, insya-Allah. Ingatlah, kerana bila kita belajar Al-Quran dan fardhu ain adalah wajib bagi seseorang Muslim, kerana ramai di kalangan keluarga Muslim luar sana yang masih memerlukan pelajaran seperti ini. Ada juga yang tak sempat untuk belajar kerana kesibukan masa, kesibukan kerja, dan juga ada yang pernah belajar dan memerlukan aktiviti semula. Jadi tidak kurang juga ada juga yang segan-segan pergi belajar ke masjid-masjid surau sebagainya. Jadi dengan cara itu sajalah kita mampu untuk membantu mereka di luar sana yang memerlukan pembelajaran seperti ini, kerana ikutkan kita punya jadual macam akademi saya, seminggu hanya 2 kali saja, dan peserta-peserta boleh memilih sama ada nak belajar hari-hari ataupun seminggu 2 kali, dan kita meletakkan yuran pun yuran yang rendah dan orang kata mampu. Dan saya bukan tak nak bekerja di sektor awam ni, tapi saya rasa lebih selesa, tidak terikat dengan majikan lah, kerana kalau orang yang macam terutama perempuan, dia lebih selesa bila bekerja sendiri, dia lebih banyak masa untuk anak-anak dan keluarga. Sebenarnya masih ramai di luar sana yang masih takut untuk buka peluang perniagaan sendiri, kerana sebenarnya mereka takut berisiko. Sebenarnya setiap jenis pekerjaan sama ada besar ataupun kecil, tetap mempunyai risiko. Seseorang yang ingin berjaya dalam perniagaan perlu memilih jenis perniagaan yang mereka minat, mulanya ataupun memilih jenis perniagaan yang kurang berisiko. Risiko perniagaan punya muncul akibat pelbagai faktor, umpamanya macam persaingan dengan kehendak pasaran, ataupun perniagaan lain. Tidak menafikan juga bahawa sekiranya seorang itu bijak mengendalikan perniagaannya, segala risiko dalam perniagaan dapat diatasi. Risiko perniagaan juga boleh menyebabkan perniagaan rugi dan boleh bengkak.
Justru itu sebelum memilih perniagaan, pastikan perniagaan tersebut tidak mempunyai banyak risiko yang memungkinkan anda rugi dalam perniagaan. Sebab itu bila kita nak buka sebuah perniagaan, biasanya kita kena ada ilmu. Jika nak berjaya dalam apa juga perniagaan, anda perlu menjadi seseorang yang sentiasa berilmu, kerana ilmu itu adalah penting. Memiliki ilmu juga, terutama ilmu yang berkaitan dengan perniagaan yang anda ceburi, seperti ilmu pemasaran, ilmu perekonomian, kerana punca kenaikan kos dan harga barang dan lain-lain adalah amat penting. Kalau kita ada ilmu, kita akan mengetahui berbagai perkara yang bersangkut paut dengan dunia perniagaan ni, dan memiliki ilmu juga akan membantu mengelakkan daripada kerugian dan tahu menangani masalah dalam perniagaan. Sebab apa dia perniagaan biasanya memang dia ada risiko, dan juga orang yang meniaga ni dia kena bijak mengatur perbelanjaan macam tu, dan dia kena tahu perniagaan apa yang sesuai untuk mereka lakukan. Saya juga ada perancangan untuk menjadikan pusat pengajian Quran sebagai macam franchise kerana saya bercadang untuk membuka lebih 20 cawangan di seluruh Malaysia. Setakat ni kita dah ada di Perak, Pahang, dan kita juga ada guru-guru berpengalaman. Buat masa ini kita masih ada cuma ada 5 cawangan sahaja yang dibuka sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, termasuklah satu di Perak di Seri Skandar. Dan di antara kelebihan pusat pengajian Quran ni, kita ada silibus sendiri dan pengurusan yang berkesan lah, dan juga kita dapat melahirkan guru-guru yang cemerlang, sentiasa adakan seminar khusus 2 atau 3 hebat target saja sebenarnya. Kalau orang yang belajar di akademi saya sentiasa pantau dari masa ke masa, dan kita akan adakan peperiksaan setiap tahun ataupun 2 tahun sekali, dan juga kita ada buat program khatam Quran untuk meraihkan pelajar-pelajar dan mengiktiraf pelajar-pelajar yang cemerlang lah. Iaitu kemudian jadi kita sentiasa mewawarkan kepada orang luar sana supaya saya datang ke pengajian sebab apa, akademi saya bukan sahaja fokus untuk mengajar Al-Quran selain itu juga ada buka macam kelas bahasa Arab bahasa tafsir, kelas-kelas fiqh dan sebagainya lah. Objektifnya penubuhan akademi Al-Quran ni memberi dan menyediakan kelas bimbingan secara individu ataupun berkumpulan kepada pelajar-pelajar, di samping kelas harian lah yang biasa belajar akademi setiap hari, dan di samping meningkatkan lagi prestasi pelajar dan kualiti kerana orang yang belajar akademi dia lebih fokus kepada cara bagaimana untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Di situ yang saya memupuk kesedaran di kalangan bakal-bakal guru di luar sana betapa pentingnya pelajaran untuk melahirkan lagi pelajar-pelajar yang lebih berpendidikan dan serta yakin dengan kebolehan diri sendiri. Sebenarnya pesanan saya jangan terlalu mengejar kejayaan, kerana ada orang terlalu fokus pada dalam kejayaan sehingga dia mengakibatkan perkara lain dalam hidup. Mereka ini mempunyai risiko untuk mendapatkan tekanan lebih tinggi
untuk utama apabila kejayaan yang diimpikan tidak tercapai. Maksudnya tidak salah untuk kita nak fokus pada karier kita, tetapi perlu sentiasa bersikap realistik dan tahu apa kemampuan diri kita, dan kena tahu apa yang kita mahukan dalam hidup sebenarnya, dan untuk memudahkan lagi perancangan serta menjalani kehidupan dengan seimbang untuk masa-masa akan datang, kerana setiap individu mempunyai keinginan serta definisi yang berbeza tentang kebahagiaan dalam hidup. Contohnya meletakkan kebahagiaan dalam kerjaya, keluarga, ataupun pada urusan rohani. Dan yang penting kita mesti tentukan matlamat hidup untuk jangka pendek ke jangka panjang, kerana dia akan memberikan kita panduan tentang apa yang perlu kita lakukan dalam mengejar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Dan kesimpulannya, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan bukanlah satu konsep yang mudah dan sempurna. Ada kalanya perlu mengorbankan sesuatu perkara untuk mencapai sesuatu perkara yang lain. Dan untuk itu kita perlu tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita, dan elakkan dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. InsyaAllah kita boleh capai apa yang kita